wassalatu wassalam ala rasulil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Pagi ini Allah izinkan pertemuan kita, dan insya-Allah kita sambung pada muka surat 119, yaitu golongan yang ke-11 yang Allah janjikan kepada mereka akan ditarik perasaan takut. Kalau di dunia Allah tarik takut itu, takut yang merosakkan iman, takut yang menyebabkan dia lakukan dosa, dan di ketiga bangkit pada hari kiamat Allah akan tarik rasa takut ketiga manusia ketakutan apabila dibangkitkan daripada kubur. Kita besok ni bila sangkakala ditiup oleh Israfil, kita akan bangkit daripada kubur, yang mana Nabi kata bangkit tu dalam keadaan tanpa alas kaki, tak ada kasut, tak ada selipar, dan bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, yakni bertelanjang. Dan ramai yang takut. Maka ketiga itu, orang-orang yang terpilih ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik rasa takut kepada orang-orang ini, ya. Manakala kesedihan itu ialah Allah tarik dari di dunia ini rasa sedih dalam makna sedih yang merosakkan iman dia, sedih yang melampau apabila kehilangan sesuatu yang dia sayang, dan di akhirat besok Allah tarik perasaan sedih macam mana? Sedih melihat amalan-amalan orang yang tidak bertaubat di dunia ini, mereka itu diazab. Maka bagi kita Allah tarik perasaan itu, karena sesungguhnya orang yang ditarik benda ini oleh Allah akan bergerak ke mahsyar dalam keadaan diiringi oleh ribuan para malaikat, dan mendengar itu mereka akan tidak rasa sedih lagi keseorangan, ya. Jadi di antara golongan itu ialah yang ke-11 ini, yaitu Ashabul A'raf. Baik, pengertian Al-A'raf, apa dia maksud Al-A'raf itu? A'raf adalah jamak daripada perkataan uruf. Al-A'raf jamak ataupun plural dari perkataan uruf, yang bermakna pagar yang tinggi yang diletakkan antara penduduk syurga dan penduduk neraka. Maka penduduk syurga dengan penduduk neraka ni dia ada satu pagar. Pagar itu dinamakan uruf ataupun Al-A'raf, plural dia. Adapun secara bahasa, makna uruf ialah tempat yang tinggi. Ibnu Jarir berpendapat Al-A'raf itu adalah dinding, sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam firman dia dalam suratul Hadid, faduriba bainahum bisurillah babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Lalu diadakan antara mereka itu dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya ada siksa daripada Allah Ta'ala. Jadi kata Ibnu Jarir, huruf itu ialah dinding. Dua dah kan, dua tarikh. Yang pertama kata pagar yang tinggi, yang kedua dia kata
dinding. Manakala As-Sudi berkata, pendapat yang ketiga pula, yang dinamakan A'raf kerana penghuninya mengetahui keadaan manusia yang ada di syurga dan neraka. Mereka duduk tengah-tengah kan. Neraka pun nampak, syurga pun nampak. Faham ya? Jadi siapakah yang dinamakan sebagai Ashabul A'raf? Siapa tu? Jadi huruf itu ialah pagar. Siapa yang akan duduk kat pagar tu? Jumhur ulama. Apa makna jumhur? Jumhur dengan makna majority. Majority ulama mengatakan bahawa Ashabul A'raf adalah dari Bani Adam semuanya. Jumhur kata yang nama dia Al-A'raf, Ashabul A'raf ni terdiri daripada Bani Adam. Maknanya jin tak duduk situ, malaikat tak duduk situ. Yang duduk situ Bani Adam. Bani Adam ni maknanya manusia. Walaupun manusia dengan jin tanggungjawab dia sama. Kalau kita wajib semayang, jin pun wajib semayang. Kita wajib puasa, jin pun wajib puasa. Sebab kejadian manusia dan jin sama. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak buat jin, aku tak buat manusia, melainkan untuk beribadat pada Allah. Jadi matlamatnya sama. Allah buat jin pun untuk beribadat, Allah buat manusia pun untuk beribadat. Cumanya bezanya Ashabul A'raf ni tak ada jin. Jin dia cuma duduk neraka atau syurga. Tapi di kalangan Bani Adam, di kalangan manusia ni, ada segolongan yang disebut sebagai Ashabul A'raf. Orang yang duduk di atas pagar buat sementara waktu, tapi akhirnya ke syurga juga. Cumanya ada nanti dia sebut nanti ni di belakang ni, siapa yang dikatakan Ashabul A'raf tadi ni. Kita tahu dulu ya. Kedudukan mereka di akhirat nanti akan ditempatkan di satu tempat yang tinggi, yaitu tempat orang-orang yang belum dimasukkan ke dalam syurga. Dia tak masuk syurga lagi. Ia terletak di atas pagar tembok yang sangat kukuh, yang memisahkan di antara penghuni syurga dan penghuni neraka. Tapi tembok ni dia tak dengar apalah. Bukan macam pagar dinding rumah kita, orang sebelah bertukang dengar. Ya. Buat pula dinding plywood, tuan-tuan sekalian, orang berak pun dengar. Tapi tembok ini ialah, tuan-tuan sekalian, tembok yang tak dengar apa, dinamakan tembok saja, tebal mana pun tak tahu. Bahkan dalam satu hadis mengatakan tembok antara syurga dan neraka ini tebalnya ialah perjalanan sejauh 500,000 tahun. Tebal mana tu? Tak dengar dah, nak korek pun tak dan. Itu je. Baik. Kedudukan mereka digambarkan oleh Al-Quran sebagaimana firmanullah Ta'ala, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya, yakni penghuni syurga dan neraka, ada batas, dan di atas a'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru kepada ahli syurga, salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Itu dia. Jika melihat berdasarkan amalan yang mereka perbuat, maka dalam perkara ini ada beberapa pendapat. Ini dia, Ashabul A'raf ini siapa dia? Ya, nanti senang. Kalau anak cucu tanya baca Quran, Ashabul A'raf ni apa ni? Kita boleh tahu tu. Pertama, orang-orang yang amalan mereka sama ada, kebaikan dan keburukan sama banyak atau seimbang. Ini pertama, pendapat pertama kata
Ashabul A'raf ni ialah golongan yang amal baik dengan amal jahat dia sama. Rajin belajar, rajin semayang, semayang sunat, rajin puasa sunat, rajin infak, rajin sedekah, rajin mengatakan orang, dan sekalian rajin buat fitnah, rajin dedah aurat dekat menggali roti. Jadi macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Dia campur-campur, pergi mengaji pakai elok, pergi beli roti berkemban, macam tu lah. Jadi maknanya dia semacam ya, baik. Amalan kebaikan mereka tak dapat membawa masuk ke syurga, dan amalan buruk tak dapat membawa mereka ke neraka. Duduk tengah-tengah, maknanya 50-50. Sebabnya dia begini kaedah dia ni. Kalau 50-50 Ashabul A'raf tu. Kalau 49 jahat, 51 baik, masuk surga. 49 tu Allah hapus kira. Ni rahmat Allah Ta'ala tu. Tapi kalau 51 jahat, 49 baik, maka tetap masuk syurga. Dan tetap masuk syurga selepas dia azab oleh neraka. Bahkan boleh jadi juga kalau kita buat jahat 99, mana punya baik? Satu dia baik, satu neraka, tapi artinya masuk. Sebab satu ni ada satu tu Allah marah juga. Ini nama dia kasih sayang Allah. Baik Allah Ta'ala. Nah, kita yang pergi. Ya? Baik. Faham tak? Sudah. Tunggu saya kata kalau faham dah, berhenti. Baik. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Khuzaifah, Asy-Sya'bi, Ibnu Jubair dan Ad-Dhahak. Ini sahabat-sahabat kanan ni.
Nah, Ibnu Mas'ud tu qari Nabi tu. Abdullah bin Mas'ud nama dia. Nabi jumpa Abdullah suruh mengaji. Suara dia sedap. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Abbas itu pak melakang Nabi. Abu Hurairah, sahabat kanan Nabi, orang yang antara paling banyak meriwayatkan hadis. Huzaifah, dia ni penyimpan rahsia Nabi. Siapa-siapa munafik semua Nabi cerita kat Huzaifah. Selepas Nabi wafat, kata Umar, aku sering bila ada kematian, aku sering melihat kepada Huzaifah. Kalau Huzaifah semayang, aku semayang. Kalau Huzaifah tak semayang, aku tak semayang. Mesti ada sesuatu tak kena pada jenazah ini. Nampak? Umar ni punya risau. Dia jumpa Huzaifah. Dia kata, wahai Huzaifah, apakah aku termasuk dalam senarai orang munafik yang Nabi beritahu ke hang? Takut dia. Maka kata Huzaifah, nama kamu tak masuk senarai. Nampak tak? Ini sahabat kanan ni. Jadi tuan-tuan sekalian, itu ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, yang maksudnya diletakkan timbangan pada hari kiamat, lalu ditimbanglah semua kebaikan dan kejahatan. Maka orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikan daripada timbangan jahatnya, meskipun sebesar biji sawi, dia akan masuk syurga. Nampak tak? Sikit dia masuk syurga dia. Dan orang yang lebih berat timbangan jahat daripada timbangan kebaikan. Jadi yang pertama tadi tu 51, 49 tu. Yang pertama tu kan. Walaupun ataupun boleh saja nanti syaratnya ada dia ada iman. Kalau macam Kasim Ahmad tak ini, tahu Kasim Ahmad yang tolak hadis tu, tapi yang peliknya sampai sekarang tak ditangkap tu. 2 hari lepas pengikut Tuhan Harun di Berkas yang dikatakan terlibat dalam pembunuhan pegawai kuasa di Pahang tu kan, orang-orang Tuhan Harun ditangkap tu. Kenapa Tuhan Harun ditangkap? Dan pengikutnya kerana dia panggil murtad lah, mengaku Tuhan. Yang Kasim Ahmad ni pun murtad juga sebab dia tolak hadis, tapi dia tak ditangkap. Sampai sekarang dia boleh buat seminar pula kat Putrajaya. Tak ditangkap. Ayat Pin tu memang tak ditangkap sebab dia duduk langit. Ni Kasim Ahmad kan duduk kat dalam atas bumi ni, tak ditangkap. Tak boleh buat seminar lagi, macam-macam report polis dah buat, tak ditangkap. Dia boleh pergi pasar malam makan. Sebab apa? Sebab ada orang besar yang menjadi pengikut dia. Ya, yang menganjurkan seminar itu adalah Yayasan Kepimpinan Perdana, NGO, satu pertubuhan bukan kerajaan, menganjurkan seminar pemikiran Kasim Ahmad, hadis satu penilaian semula. Kasim Ahmad ni berpahaman sosialis asalnya, akhirnya tolak hadis. Dia kata bahawa rambut bukan aurat. Syahadah yang kedua, Muhammad Rasulullah itu adalah direka oleh ulama. Dia sebut. Jadi sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah saja, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu tak ada. Kerana ia mendewa-dewakan Muhammad. Sedangkan dia kata Islam ini kalau tak ada Muhammad pun turun juga. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Macam tu punya keras kenyataan masih tidak ditangkap tuan-tuan sekalian. Ini Kasim Ahmad ni. Itu sebab saya sebut antara Kasim Ahmad dengan Kasim Selamat. Bagus Kasim Selamat. Kasim Selamat mata aja buta. Ni Kasim Ahmad ni buta perut, hati buta. Majlis Fatwa telah
mengisytiharkan bahawa jamaah yang dipimpin oleh Kasim Ahmad yang nama dia JAM, Jamaah Al-Quran Malaysia, telah dipatuakan sesat oleh Majlis Fatwa. Tetapi sampai sekarang Kasim Ahmad tidak ditangkap, tidak dipenjara. Sedangkan yang lain ditangkap tu. Jadi kenapa tak ditangkap? Kerana orang besar yang jadi pengikut dia. Dan orang besar tu lah yang buatkan, menganjurkan seminar tu. Sebab tu buat report polis tak load. Tak ada apa-apa, report polis juta-juta pun tak ada. Sebab apa? Penganjur dia tu adalah Yayasan Kepimpinan Perdana. Ibu-ibu, kalau nak tahu siapa presiden NGO ini, boleh cari dalam laman web Yayasan Kepimpinan Perdana, tengok siapa presiden persatuan NGO ini yang menganjurkan seminar pemikiran Kasim Ahmad Hadis Satu Penilaian Semula. Saya tak nak sebut nama, nanti makcik-makcik kata saya macam-macam. Saya tak nak macam-macam, ada estro tak apa. Ibu-ibu cari, yang ada handphone internet tu cari. Hukum dia hukum bunuh lah Kasim Ahmad tu, murtad. Ibu-ibu yang ada internet cari Yayasan Kepimpinan Perdana. Siapa dia punya pengurusi dia tu yang menganjurkan seminar Labau tu. Saya tak nak sebut, nanti ibu kata saya macam-macam. Nah, saya macam-macam ada tak apa. Astro. Cari siapa-siapa yang ada internet canggih tu. Smartphone tu, ni macam ni smartphone. Hak Nokia tu tak jumpa Nokia. Handphone Nokia tak jumpa. Dia Nokia, pergi China dia Nokia. Macam Nokia je tu. Baik. Yang tahu tu dan diam sudah. Bisik-bisik je ya, nanti kata mengumpat orang pula. Baik. Jadi Kasim Selamat tu mata dia buta ya. Tak apa, mata buta tak apa. Tanda sekalian. Tetapi kalau buta hati, ini berat. Buta iman, berat. Buta akidah, berat. Tanda sekalian. Jadi nak menyebutkan tadi bahawa penganjur pun tak didakwa, tuan-tuan sekalian, apa tu pembentang pemberi ucapan seminar itu Kasim Ahmad juga tidak didakwa. Cuba saya buat seminar pemikiran cempeng, agak-agak boleh tak? Agak-agak tak dan buat, tuan-tuan sekalian, tak dan buat. Padahal cempeng pun tolak agama, Kasim Ahmad pun tolak agama. Kasim Ahmad sosialis, tak ada Tuhan. Komunis pun sama, tak ada Tuhan. Nampak? Cempeng tu dah mati dah. Dia punya habuk pun tak boleh masuk. Kasim Ahmad sewenang-wenang boleh buat seminar di Putrajaya, pusat pentadbiran negara, tuan-tuan. Kalau buat di Hulu Temeling ke, mungkin orang tak tahu. Jadi begitulah. Sekian dimaklumkan ya. Nanti tuan-tuan kata saya macam-macam. Saya tak ada macam-macam. Saya macam-macam ada. Estro. Baik. Akak jumpa dah kak? Jumpa dah? Jangan cakap ke orang kak. Bisik-bisik sudah. Nanti mengumpat kan jadi Ashabul A'raf pula. Macam mana kak? Meninggal? Belum meninggal dia. Kalau meninggal buang ke tepi jalan aja. Sebabnya dia tolak hadis. Yang suruh bagi mandi, yang suruh kapan, yang suruh gini, itu hadis. Dalam Quran mana ada? Semayang berapa rakaat zuhur, hadis. Rokok macam mana, hadis. Sujud macam mana, hadis. Dalam Quran cuma suruh dirikan semayang. Cara semayang tak ada dalam Quran, hadis suruh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dirikanlah, kerjakanlah oleh kamu haji dan umrah. Quran kata macam tu saja. Macam mana nak buat? Tu hadis cerita. Tawaf hadis cerita. Sa'i hadis cerita. Bermalam hadis cerita. Melontar hadis cerita. Tuan-tuan sekalian, mabit
cerita. Tahallul, Nabi cerita. Jadi dia tak nak pakai Nabi. Dia pakai hujah, dia kata tidak mungkin Bukhari dan Muslim boleh hafal hadis ratusan ribu hadis. Dia pakai logik akal. Nak pakai jawab akal boleh juga. Tuan-tuan sekalian, dalam satu hari ini ada tak pakai bius, ada tak pakai atom, ada tak pakai matematik, ada tak pakai ini, pakai ada kan? Kenapa disebut pakar? Sebab otak dia lebih daripada doktor lain. Dia ni bius pada special. Maknanya kalau doktor biasa pun ada yang pakar, takkan Allah tak boleh bagi seseorang boleh hafal hadis banyak. Apa masalah dia? Ni dalam kalangan ibu-ibu ada yang pakar samprit kan? Ada yang pakar samprit, ada yang pakar kuih gulung, ada yang pakar kuih apa tu, apa makmur, kuih makmur. Kenapa disebut pakar? Sebab dia special, dia lebih istimewa. Bahkan di kalangan Nabi pun Allah Ta'ala kata, aku lebihkan Nabi dengan Nabi yang lain. Tengok ayat pertama dalam juzuk yang ketiga. Ayat pertama juzuk ketiga, firmanullah Ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kan ayat pertama tu juzuk 3 tu kan. Orang panggil engkau dulu-dululah zaman saya kecil. Engkau mengaji juzuk berapa? Juzuk tilka. Kalau juzuk 2 tu juzuk sayaku. Tak tahu, ibu-ibu tak tahu kampung saya macam tu. Kampung saya kalau tanya Ham mengaji juzuk apa? Aku mengaji juzuk sayaku. Kan sayaku ulus supaha tu. Juzuk 2 tu. Engkau mengaji aku juzuk tilka rasul. Tu juzuk 3 lah tu. Jadi di dalam ayat ini, ayat pertama juzuk 3 masih dalam surah Baqarah. Allah Ta'ala kata tilkal rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Di kalangan rasul-rasul kami lebihkan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Sebab tu Nabi kita ni lebih pada Nabi lain. Nabi Ibrahim lebih daripada Nabi lain, tapi tak sampai lebih daripada Nabi kita. Nabi Musa lebih pada Nabi lain, tapi tak dapat mengatasi kelebihan Nabi Allah Ibrahim. Jadi kalau Nabi pun Allah bagi kelebihan, orang biasa pun Allah bagi. Ada yang susah hafal, ada yang senang hafal. Jadi ini dia tuan-tuan, dia guna logik akal. Tapi bila kita jawab logik akal, pernah diadakan seminar dialog dianjurkan oleh Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM masa tu. Tuan-tuan sekalian, dalam tahun 90-an dulu, dekat-dekat tahun 2000, ketika KIH dia mula dibicarakan, maka ABIM buat satu seminar, panggil dia berdialog, berdebat. Akhirnya dia kata apa? You dengan pandangan you, I dengan pandangan I. Dia tak terima nasihat, dia tak terima pandangan orang lain. Jadi buat apa kita nak bincang hal dia? Dalam kalau hukum Islam, dia itu diminta taubat. Selepas 3 hari tak taubat, bunuh tu. Sebab dia telah murtad. Kenapa murtad? Tolak hadis. Lepas ni kalau dia mati, kita campak tepi tu, cacak dinding. Jangan usik apa-apa. Dia ini bangkai. Dia bukan lagi mayit. Dia bukan jenazah. Dia adalah bangkai. Baik, kita tinggalkan itu dulu ya. Baik. Jadi orang yang lebih berat timbangan jahat daripada timbangan baik, meskipun sebiji atom ia akan masuk neraka. Dikatakan kepada Nabi, bagaimana orang yang sama timbangan kebaikan dengan timbangan jahat. Nabi kata yang baik berat masuk surga, yang jahat berat masuk neraka dulu, lepas tu masuk surga. Kemudian orang tanya kat Nabi, kalau dia sama-sama berat, amal baik dengan amal jahat berat, macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itulah penghuni Al-A'raf. Mereka itu belum memasuki syurga, tetapi mereka sangat ingin memasukinya. Riwayat Ibnu Mubarak daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni siapa dia? Gelaran lain apa dia? Qarin Nabi. Bukan Qarin, Qari, pembaca Quran Nabi. Nabi akan jumpa Ibnu Mas'udnya, ya Abdullah, iqra'il Quran, baca Quran.
Sehingga Ibnu Mas'ud kata, ya Rasulullah, Quran tu turun dekat hang, tak aku yang baca. Nabi kata, aku suka mendengar kamu membacanya. Sedap. Ibnu Mas'ud ni suara dia sedap, Masya Allah. Bahkan pernah sahabat mengatakan suara Ibnu Mas'ud ini hampir-hampir suara semua dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Tapi tak sampai lah itu mukjizat. Kalau ada sama tak mukjizat lah. Tapi merdunya suara tadi ni. Baik. Huzaifah berkata, siapa Huzaifah tadi ni? Penyimpan rahsia Nabi. Ni nak masuk periksa ni bulan 16, ingat. Boleh buat periksa? Boleh. Siapa lulus kita bawa pergi Vietnam. Beli kain murah. Baik. Kata Huzaifah, Ashabul A'raf itu adalah kaum yang mana antara kebaikan dan keburukan mereka sama, kata dia. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, masuklah syurga dengan anugerah dan ampunanku. Pada hari ini jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Baik, mari kita tengok sini. Yang nombor 1, Ashabul A'raf ini ya. Dia 50 kan. Tetapi Allah masukkan dia dalam dengan sebab apa? Allah Ta'ala kata, aku bagikan ampun dan aku kurniakan kepada kamu rahmat. Jadi akhirnya dalam Al-Quran masuk surga. Sebab apa? Sebab apa? Kerana dia berkeinginan masuk surga. Jadi sebab lebihnya anak masuk surga pada Tuhan. Tapi kalau itu 50 ni, duk berniat berkenan pula masuk neraka. Dalam rasa ada berasa. Jadi kemasukan surga neraka itu mengikut kecenderungan. Ya? Sebab itu ibu dia lepas saya, jangan lupa tu Allahumma ajirni minan nar. Jangan lupa. Ya, banyak-banyak pun tak apa. Ya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya, betul. Jangan lupa itu selepas sembahyang. Sebab itu 2 minggu lepas saya ada membuat satu bagi ilmu kan. Kalau siapa boleh ingat, alhamdulillah ya. Kalau tak ingat tu memang biasa. Baik. Kata ahli sufi, bagaimanakah ciri-ciri solat yang baik? Saya dah bagi tu. Cuba ingat balik. Kalau ingat, luar biasa. Tak ingat, biasa. Ingat tu memang luar biasa lah, excellent lah kata orang Jawa tu. Kalau tak ingat tu standard lah. Baik. Saya menyebut pada 2 minggu lepas, solat yang terbaik iaitulah kita menunggu panggilan Allah dan tidak bangun selepas memohon doa pada Allah. Ini yang terbaik. Apa terbaik? Kita yang tunggu panggilan Allah. Maknanya apa? Sebelum azan kita tunggu. Sebagai lambang penghinaan pada kita. Saya ingat walaupun 2 minggu dah saya sebut. Hampa lagi teruk tak ingat. Dan nak buka buku. Beri. Ni cerita buka buku ni ada satu cerita. Ada seorang ni, dia ni baru balik mengaji. Dia mengaji Mesir, tak mengaji agama, dia mengaji kos lain lah. Tapi orang Melayu ni kan, bila mengaji Mesir dia kira semua boleh mengajar agama. Padahal dia ambil benda lain. Jadi dia kata, dia balik kampung cuti, dia kata mai mengajar masjid. Dia kata saya bukan mengaji agama pakcik. Mengaji Mesir mesti boleh punya, kata orang kampung. Nak tak nak, ngajarlah. Ngajar kitab apa? Pak Imam pun bagi kat dia nak mengajar kitab ni. Kitab Padu'ain dia. Dia bolehlah baca kitab tua tu sikit-sikit. Kitab tu Sanjawi lama.
Dia kata hari ini kita mengaji bab mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Dia baca. Adapun mandi wajib itu ialah meratakan air ke seluruh bulu rum. Kitab lama ra waw mim tu Roma. Dia tak ada alif ni kitab tua. Dia tak pandai baca. Meratakan air ke seluruh bulu rum. Itu mandi wajib. Anak murid dia tanya, Ustaz, kita ni mengaji bab mandi wajib, macam mana boleh pergi Itali, Rom? Dia tak tahu nak jawab. Buka buku. Selak. Buku bukan buku dia. Adalah tulis kat tepi tu. Dia main baca ya. Adapun bulu rum itu ialah seekor burung di syurga. Anak murid dia tanya, tadi pergi Rom ni syurga pula, jauhnya pergi. Dia kata, padahal kita mengaji ni bab mandi wajib Ustaz weh. Dia pun pening. Dia pun kata, siapa yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Jadi semua tak tanya, diam tu. Jadi apa nak tulis biar apa faham. Jangan main buka tak pasal baca tak ketahuan. Jadi solat yang terbaik itu kan, apa dia? Kalau boleh tunggu Allah panggil. Maknanya kalau zuhur 1.40 ya, contohnya sekarang kan 1.35, 1.37 tu dah duduk dekat tikar semayang, dah tunggu dah. Ni tanda kita hina. Jadi kita tengok majlis besar-besar kan, pukul 8 kehadiran tetamu, 8 suku BBIP, 8.30 kehadiran Yang di-Pertuan Agong. Nampak? Kita tunggu Agong. Mana ada majlis pukul 8 kehadiran Pertuan Agong, 8.30 tetamu, mampu Agong situ duduk seorang-seorang. Dia macam tu juga bagian kita rasa hina dengan Tuhan, kita tunggu Allah panggil. Nah, bukan kalau tak boleh tunggu Allah panggil, datanglah masa Allah panggil. Itu yang kedua. Maknanya azan nanti dengar, datang semayang. Jangan sampai habis Allah panggil, kita masih lagi belum bertemu dengan Allah. Ini rasa hina diri kita. Kan? Kemudian jangan bangun, kata ahli sufi, sehingga kamu minta doa, menunjukkan kita tadi lemah. Kita takkan boleh melainkan bila Allah yang bagi. Faham nak maksud saya? Ini solat yang terbaik. Tunggu Allah panggil, jangan bangun sehingga kita doa dengan Allah. Bukan mesti doa Pak Imam tu. Kalau kita tak ada nak tunggu Pak Imam doa, kita doa dulu sendiri-sendiri, baru kita bangun. Jangan bangun tanpa doa. Maka sekurang-kurang doa itu mestilah ada istighfar itu. Jadi Allahumma ajirni minan nar itu jangan lupa, untuk kita nak dapat penghindaran daripada api neraka. Ya, baik. Itu yang pertama, yang disebut sebagai Ashabul A'raf. Pendapat yang kedua, yang dikatakan Ashabul A'raf itu ialah orang-orang yang mati berperang di jalan Allah dalam keadaan berdosa kepada orang tua dia. Dia mati syahid, tapi dia derhaka pada mak dia. Jadi dia ni disebut sebagai Ashabul A'raf. Syahid patutnya masuk surga, kan? Tapi tak boleh masuk kerana dia berdosa dengan mak bapak dia. Ini pendapat yang kedua. Dosa kepada orang tua menjadikan ia terhalang dari syurga, sedangkan jihad di jalan Allah menjadikan dia terhalang masuk neraka. Nampak tak? Jihad menghalang dia masuk neraka. Dosa pada mak bapak halang dia daripada masuk surga. Jadi duduk mana? Duduk Ashabul A'raf. Pendapat ini dinukilkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya berdasarkan kepada sabda Nabi. Tengok dia buat main hujah pula. Hadis Nabi kata, dari Abdurrahman Al-Muzni berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang Ashabul A'raf. Rasulullah bersabda, mereka adalah kaum yang terbunuh di jalan Allah dalam keadaan bermaksiat terhadap orang tuanya. Maka mereka terhalang daripada api neraka kerana gugur mereka di jalan Allah, dan mereka terhalang dari masuk surga
kerana perbuatan maksiat terhadap orang tua mereka, tapi akhirnya masuk syurga. Sebab apa? Allah suruh pilih. Tengok, Allah suruh pilih neraka ke syurga. Dan tentu pilih syurga, mana ada orang pilih neraka. Nah, tapi nak cerita lambat masuk syurga. Dah habis semua orang masuk, baru dia masuk. Nampak? Itu maksud dia lambat masuk. Jadi baik, kita kata seronoknya, kita kata seronok kan, duduk tengah-tengah kan, tengok sini nampak seronok kan, kita pun kata seronoknya, macam comelnya. Baik, sebenarnya tak seronok. Sebab apa? Baik, ingat tak saya pernah cerita 6 bulan lepas, lagilah saya ingat. 2 minggu lepas pun tak pernah ingat, 6 bulan lagi lah tak ingat. Nabi SAW dia buat mai satu hadis tentang orang yang nak mati. Kata Salman Farisi, ada 2 jenis manusia. Satunya manusia yang dekat nak mati, muka dia hitam, kan? Nyawanya macam binatang kena sembelih, dan air liur keluar daripada mulut dia. Ini tanda, kata Nabi, azabun minallah qad nazalat bihi. Ini tanda orang azab Allah sedang turun kepada orang ini. Mukanya hitam macam terbakar, napas macam binatang kena sembelih, air liur meleleh ke mulut. 3 tanda ni kalau ada pada orang yang nazak, kata Nabi, azab Allah sedang turun ke dia. Baik, kenapa mukanya hitam? Kenapa mukanya hitam? Ulama kata, setiap orang yang nak mati, Allah akan tunjuk di mana tempat dia akan pergi. Kita tengah nazak ni, Allah buka hijab, dan malaikat kata, wahai si fulan, inilah tempat yang kamu akan pergi. Dia tengok neraka, maka bahang neraka tadi. Kita kalau tengok rumah terbakar dengan TV, muka kita panas ke tak? Tak. Kita tengok orang hutan terbakar dalam wayang, muka kita panas ke tak? Tak. Tapi dekat nak mati, tengok bayangan neraka, muka kita terbakar. Bila muka terbakar, jantung macam tersekat-sekat, sehingga ayat liuk pun tak ada nak telan. Kita kan kalau takut kan tak ada nak telan ayat liuk kan. Tengok antum maklimah balik kampung tu. Nah, kita balik kampung sama-sama sampai dengan antum maklimah. Jadi tak ada nak telan ayat liuk ni, takut punya kan. Itu baru antum maklimah. Nah, ni kan pula bayangkan neraka. Maka kerana itu Ashabul A'raf tadi terasa juga kegerunan kepada neraka, walaupun terubat dengan keindahan syurga. Tuan-tuan bayangkan, sementara nak tunggu Allah masuk surga, dia disuruh tengok benda tak elok. Kita sanggup tak tengok orang kena sembelih, tuan-tuan? Tak sanggup kan? Tengok anak kita sakit, sanggup tak? Kalau tengok anak sakit pun tak sanggup, kita tengok azab Allah pada orang neraka, sanggup tengok tak? Tak sanggup, tapi Allah suruh tengok. Jangan bercita-cita nak jadi Ashabul A'raf, walaupun mereka akhirnya akan ke syurga. Jangan macam bagus saja Ustaz, Ashabul A'raf ni. Tak, dia duduk di tengah-tengah. Baik. Yang ketiga, kita pun habis dengan hari ini. Kalau dah lah tak dan berhenti ya. Yang ketiga ialah orang yang soleh. Ashabul A'raf itu ialah orang yang soleh, ahli fiqh dan ulama, yang keberadaan mereka di sana adalah dalam rangka menghibur diri mereka sahaja. Pendapat ini disebut oleh Al-Imam Al-Mujahid, yang kita boleh tengok dalam tafsir Al-Qurtubi. Ini yang ketiga, ialah orang alim, ulama. Allah letak kat situ
supaya dia rasa syukur dengan syurga yang dia dapat. Tengok neraka, ya Allah, syukurnya aku. Nah, yang keempat, anak zina. Tengok anak zina, duduk ashabul a'raf, duduk tengah-tengah, yang akhirnya akan masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia ni tak ada keturunan. Kalau anak yang soleh, anak yang masih kecil, kan? Anak yang masih kecil, dia tunggu di pintu syurga. Allah Ta'ala tanya, kenapa tak nak masuk syurga? Dia kata, aku nak tunggu mak aku. Mak angkat mana? Neraka. Allah Ta'ala kata, malaikat pergi ambil mak dia, masuk dengan dia ni. Itu sebab dia ada mak. Anak zina tak ada mak, walaupun yang lahir itu perempuan, tapi dia bukan mak dia. Tetapi ahli zina ini, anak zina ini baik orangnya. Nah, lalu dia mati, tuan-tuan sekalian. Maka Allah Ta'ala letakkan di situ, tuan-tuan sekalian. Dan dia ahli. Yang kelima, orang yang diredai oleh ayah mereka, tetapi tidak diredai oleh mak. Ayah suka, mak tak suka. Nah, ayah dia suka. Pendapat ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bughawi. Ayah dia sayang sangat, tapi mak dia tak sayang. Sebab apa? Anak dia ni asyik bagi duit kat bapak dia saja, tak bagi duit kat mak dia. Ayah dapat jam baru, mak tak dapat rantai baru, contohnya. Yang keenam, orang yang mati pada zaman fatrah. Zaman fatrah ni apa dia? Zaman Nabi tak ada. Dia jauh daripada Nabi sebelum dan tak dapat ajaran Nabi baru. Faham? Okey, contoh. Ni ada Nabi seorang. Ni kosong, ada Nabi. Ni ada Nabi baru seorang. Ashabul fatrah, dia tak dapat ajaran baru Nabi ni. Tak dapat dia. Tapi tak sempat hidup, dapat Nabi baru. Ada tengah-tengah ni. Ini namanya ahli fitrah. Ahli fitrah. Yang ketujuh, para nabi. Yang ke-8, anak orang musyrik. Yang ke-9, orang yang melakukan dosa kecil, tetapi dosa itu tidak terhapus dengan sakit dan musibah ketika mereka di dunia, dan mereka juga tidak melakukan dosa besar. Dia buat dosa kecil. Biasa dosa kecil ini terhapus dengan amalan, tapi ada dosa kecil yang tak sempat terhapus dengan amalan. Amalan baik dia tadi tak sempat nak hapuskan semua, ada sikit-sikit lagi dosa. Maka disebut mereka itu sebagai asbahul a'raf. Ke-10, para malaikat yang bertugas memilih-milih siapa yang mukmin dan yang kafir sebelum mereka dimasukkan ke dalam syurga atau neraka. Namun pendapat ini perlu diteliti, kerana yang disebut dalam ayat Quran laki-laki bukannya malaikat. Ini tolak terus. Sebab Quran kata laki-laki. Malaikat mana ada laki-laki perempuan? Nampak? Maka tertolak. Cuma itu pendapat saja. Ibnu Katsir berkata, semua pendapat ini saling berdekatan, yang membawa kepada satu makna, yaitu mereka adalah golongan yang baik dan keburukannya adalah sama. Kesimpulannya senang saja dia kata. Walaupun ada 10 pendapat di atas, kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa sebenarnya tak ada beza sangat. Semua nak cerita bahawa kebaikan dan keburukan mereka ini adalah sama. Cuma kebaikan itu tak membawa ke syurga dan keburukan itu tidak membawa mereka ke neraka. Baik, keadaan ashabul a'raf dan pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Apa dia pada buat kat situ? Ashabul a'raf yang berada di tempat tinggi itu dapat melihat keadaan orang-orang yang ada di syurga dan neraka. Golongan ini tertahan di sana menunggu keputusan Allah. Mereka belum lagi dibolehkan masuk syurga, tetapi mereka juga bukan ahli neraka. Duduk situ dah dulu. Orang panggil KIV, tuan-tuan sekalian. Senarai kalau dalam nak beli tiket kapal terbang dia panggil apa? Waiting list. Nah, ada kosong masuk.
Tak ada kosong sendiri, mau ingatlah balik. Kita tempah tiket kan, nak pergi umrah orang ramai sangat, waiting list kita tu, nama senarai tu kan, ada kosong masuk, tak ada kosong keluar. Baik. Mereka hanya sementara ditempatkan di situ sambil menunggu rahmat Allah. Sebab tu kita masuk syurga. Tentang amalan dia tak masuk dah. Syurga tak masuk, neraka tak masuk dah. Kalau ikut amalan. Sebab itu dia masuk syurga hanya dengan rahmat Allah. Ingat tu, tuan-tuan sekalian. Dari tempat yang tinggi itu mereka dapat melihat penghuni syurga dan juga neraka. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam tafsirnya, Ashabul A'raf mengenali setiap penduduk syurga dan neraka dengan beberapa tanda yang ada pada mereka. Seperti penduduk syurga wajahnya memutih, sementara penduduk neraka wajahnya menghitam, atau tanda-tanda bekas uduk yang tampak pada anggota uduk orang beriman, atau tanda lain yang Allah jadikan pada setiap golongan, di mana dengan tanda itu Ashabul A'raf mengetahui mana orang yang sedang bahagia dan mana orang yang sedang sengsara. Memanglah di atas muka bumi ni kita kenal muka orang kan. Kalau muka serabut, tuan-tuan sekalian, ini mesti ada masalah ni. Nah, kalau muka ceria aja kan, ni tak ada masalah ni kan. Kalau tak ada gaya langsung ada tahu tanda. Ibnu Mas'ud pula, ketiga mereka yakni Ashabul Kahfi, Ashabul A'raf berada di atas sirat. Mereka dapat mengetahui keadaan penduduk syurga dan penduduk neraka. Maka apabila mereka melihat keadaan penduduk syurga, mereka berkata, keselamatanlah bagi kamu. Ketiga mengalih pandangan ke sebelah kiri, yakni melihat penduduk neraka. Mereka berkata, ya Allah, jangan jadikan kami bersama orang zalim. Nampak? Dia dah tengah-tengah tu. Dia tengok ahli syurga, dia kata selamatlah kau orang. Tengok ahli neraka pula, dia kata, ya Allah, tolong hindari aku daripadanya. Maka dengan sebab itulah akhirnya Allah masukkan dia syurga. Ya, itu dia. Adapun orang yang banyak berbuat baik, maka mereka diberi cahaya, yang mana cahaya itu berada depan mereka dan samping kanan mereka, dan mereka berjalan dengannya. Pada hari itu setiap hamba dan umat diberi cahaya. Maka ketika mereka semua sampai ke arah sirat, ke atas sirat, Allah mencabut cahaya orang munafik. Ketiga ahli syurga melihat apa yang daripada orang munafik, mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kepada kami. Adapun Ashabul A'raf, cahaya mereka hanya ada di arah depan sahaja. Itulah yang difirman Allah, mereka belum lagi memasuki, sedang mereka ingin segera memasukinya. Jadi macam mana? Kita keluar daripada kubur, masing-masing Allah bagi cahaya. Allah bagi cahaya nak jalan ke tempat, semua boleh jalan. Sampai dekat titian sirat, Allah tutup cahaya bagi orang kafir dan orang munafik. Akhirnya tak nampak jalan, terus masuk neraka. Adapun orang yang beriman, Allah teruskan menunjukkan cahaya, nampak jalan. Macam kita lah, kita dalam ramai-ramai kan, tiba-tiba tutup lampu, menggagau kita. Nah, jadi orang munafik, orang kafir, macam itulah, masuk dalam lubang. Adapun orang beriman, begitu. Adapun Ashabul A'raf ini, cahayanya hilang-hilang, saat ada, saat tak ada, macam biskut cismo. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nampak tak? Dia nampak juga, tapi menggagau juga lah. Sebab apa? Cahaya tadi datang pada semayang. Semayang yang kita buat kan, dapat cahaya. Lepas semayang mengata ke orang, hilang pula cahaya tu. Ya? Hilang pula. Lepas tu semayang balik, cahaya. Lepas semayang sepak lagi, hilang pula. Jadi hilang ada begitu. Itu nama dia Ashabul A'raf. Tapi dia tidak sampai jahat. Betul jahat tu Allah tutup terus cahaya tadi, tak ada langsung, tak nampak masuk neraka terus. Ya? Gitu maksudnya ya. Baik, buka sebelah. Golongan ini walaupun mereka selamat tidak masuk ke neraka, tetapi mereka lebih lambat masuk surga. Memang tak masuk neraka, tapi lambat. Dan nasihat. Macam mana tuan-tuan sekalian? Macam kita lambat lah. Kita duduk dunia ni lambat. Apa rasa kita?
Yang lain kan. Akhirnya dapat contoh yang minta maaf sebut lah ya. Ada yang kahwin cepat, ada yang kahwin lambat. Yang kahwin cepat je lain. Yang kahwin lambat tu kahwin juga tapi lambat kan. Bila lambat tu macam-macam lah tuan-tuan sekalian kan. Nak beranak tak dan kahwin umur 50 nak beranak apa nak teka dah. Tapi alhamdulillah ada tu lelaki juga kan. Ada lagi yang sampai terus tidak berumah tangga contohnya. Allah bagi juga kelebihan pada dia. Nabi kata siapa-siapa yang tidak bersuami sampai akhir hayatnya sedangkan dia bersabar dan menjaga maruahnya, maka matinya kata Nabi mati syahid. Mati syahid tuan-tuan. Dia jaga maruah dia tak gedik sini gedik sana. Tahu gedik? Jadi dia tak gedik, dia jaga maruah dia. Dia walaupun dia tak ada suami, tak apalah dia kata. Dia yakin bahawa Allah Ta'ala tidak menzalimi dia. Hanya dekat dunia inilah Allah tak bagi dia suami, maka dia sabar, dia jaga maruah. Maka kalau dia mati kata Nabi, dia mati syahid. Bila mati syahid, masuk surga. Di syurga Allah akan bagi suami yang saudara sekalian yang dia tidak pernah terfikir di atas. Tapi lambatlah saudara sekalian. Macam tu. Jadi ashabul kahfi, ashabul a'raf itu macam itu bunyi keadaannya. Baik. Tetapi mereka lebih lambat masuk surga daripada golongan ashabul yamin yang telah menempuh siratul mustaqim. Tidak halangan lagi untuk masuk surga. Tetapi bagi golongan ashabul a'raf, setelah mereka menempuh siratul mustaqim, mereka masih lagi dihalang untuk surga. Dah lepas dah titian sirat tapi tak boleh masuk lagi. Mereka akan didera atau dihukum oleh Allah di penghujung titian sirat. Ujung tu kena jugalah dia kata. Tapi kena macam mana? Kesusahan. Api tak ada, api ada, tak ada. Tapi tak jatuh. Tapi susah kan, macam orang buta lah. Dia boleh berjalan, tapi susah kan daripada orang yang celek. Tapi boleh jalan tu. Banding orang yang tak boleh jalan langsung. Dia ada macam tu maksud dia. Deraan yang dikenakan oleh Allah kepada golongan ashabul a'raf ialah mereka diperintahkan supaya meminta satu amal kebajikan daripada penghuni syurga. Dah tu disuruh pula masuklah syurga dan tunggu dekat ujung syurga, duduk ujung tentian tadi, minta dekat orang tentian dia. Minta, cik, minta satu amal. Cik, minta satu amal, minta ke orang. Tapi kita minta pada orang kenal ya. Tengok laki kita masuk surga sebab dia sabar masa kita sepak dia tu. Dia sabar. Maka laki kita pun masuk surga. Tahan bang, ni saya ni. Laimah ni saya ni. Ingat saya dah. Ingat awak tak ingat pula. Hang raja sepak aku dah lah. Bang, saya nak sikit lagi. Nak sebesar darah saja nak. Dia kan 50-50 timbangan tu kan. Boleh tak abang bagi kat saya? Nah, maka tuan-tuan sekalian, ya, kalau yang amalannya cukup-cukup saja, dia pun kata minta maaf lah. Dia kata, aku pun kalau aku bagi ke hang, saja aku masuk neraka pula. Hang mintalah ke orang lain pula. Janganlah laki kita goodbye darling. Dia cakap, tunggu kita ni, tengok siapa ni. Mari idik. Tuan-tuan sekalian, nampak ni macam kakak kita. Kak ni adik ni. Kenal lah, kenal. Awak tak kenal pula. Hang dulu selalu lawan mak katanya. Mak suruh basuh pinggan. Merembat. Dia basuh juga. Tapi kelungkang pinggan tadi ni. Dia basuh juga. Orang Perak panggil merembat. Dia basuh juga. Dia tak basuh pinggan. Dia basuh juga tapi kelungkang. Dia saja bagi dekat. Nak tunjuk orang panggil protes. Saya ni nak sikit lagi dah masuk surga kak. Oi, boleh nak bagi. Kalau kebetulan kakak kita memang amal banyak, tak apalah, ambil lah sikit. Masuk surga kita. Sebab tu kita kena buat baik dengan orang. Biar ramai kita buat baik. Dengan adik-adik kita pahala cukup-cukup, dia tak bagi kat kita. Jiran tetangga, kawan sepejabat, kawan sekelas misalnya kan. Boleh kita minta juga. Jadi buat baik dengan ramai orang macam tu. Ya? Maksudnya tadi ni. Maka mundar-mandirlah mereka untuk meminta belas kasihan penghuni syurga.
Setelah sekian lama barulah Allah masukkan dalam hati penghuni syurga untuk memberikan kepada mereka. Allah buka seorang bagi kat dia. Sikit je, nak sikit je. Nak lebihkan 50.01 tadi. Sikit saja nak lagi. Tetapi anehnya, orang yang mempunyai banyak amal kebajikan tak mau langsung memberi satu amalan kebajikan kepada golongan ini. Sebaliknya mereka memberikan amal kebajikan ialah orang-orang yang mempunyai lebih satu sahaja amalan kebajikan. Yang peliknya yang banyak amal tak nak bagi. Yang ada sikit-sikit saja bagi. Sebab apa? Maka Allah pun berfirman kepada golongan ini di antara lain, sekiranya kamu hamba-hambaku yang mempunyai lebih satu amal kebajikan begitu pemurah kepada hambaku yang terus ke syurga, maka sesungguhnya aku lebih pemurah darimu itu. Maka dengan ini hamba Allah yang pemurah itu pun dinaikkan darjatnya oleh Allah serta kelebihannya dikurniakan oleh Allah kepada mereka di akhirat. Jadi ni cara Allah nak tinggikan darjat. Kita amalan ada lebih satu je. Kita 51 je. Masuk surga ke 51%. 49 dosa banyak. Maka kita kata aku ni ada 51, aku bagi ke hang setengah. Jadi aku dapat 49,5. 50 setengah, hang ambil setengah. Maka Allah Ta'ala kata hang memang bagus, angkat darjat dia lebih tinggi dalam syurga. Di manakah akhirnya perjalanan Ashabul Araf? Maka itu kerja rumah. Baca ya, baca akhirnya ke mana Ashabul Araf ni pergi setelah begini siapa dia. Maka kita ibu-ibu balik baca, InsyaAllah kita akan dapat jawapannya, insyaAllah ya. Jadi sekadar itu dulu ya, insyaAllah. Untuk maklumat ya, saya takkan sebarang kelas saya yang berada pada antara 12 ke 26 hari bulan Mac, tak ada kelas. Saya tak ada kelas, nak ada tak ada tu terpulanglah nah. Tapi antara 12 sampai 26 tu saya tak ada. Kak Zaimah tolong apa tu taka nota ambil ya, 12 sampai 26 Mac saya tak ada. Jadi kalau ada terlibat kelas, mana kelasnya tak ada lah. Wallahu alam. Alhamdulillah. Anak zina termasuk tadi ni. Kenapa termasuk Ashabul Araf? Baik. Pertanyaan dia, kenapa anak zina disebut sebagai Araf? Pertama, syaratnya anak zina itu orang yang baik. Nah, yang keduanya, tujuannya bukan untuk menghina anak zina ini. Ini tujuan menghalang supaya jangan berlaku perzinaan. Kita naya ke orang, naya ke budak ni, tak ada keturunan, tak ada darah apa, tuan-tuan sekalian, apa pun tak dapat. Orang lain dapat waris, dia tak dapat. Orang lain dapat paroid, dia tak dapat, tuan-tuan sekalian. Naya ke orang. Sedangkan perbuatan itu kita, mak bapak dia yang salah. Jadi halangan supaya jangan duk buat, jangan naya ke orang. Itu sebab. Padahal dia itu dimulia di sisi Allah. Yang kedua, ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Cuma dia yang memilih. Walaupun dia anak zina, tapi kalau dia beramal soleh, tempatnya ke syurga. Kalau dia beramal soleh, maka tempatnya ke neraka. Atas dia. Tetapi nak ceritanya, apa-apa pun dia tetap ada kekurangan. Maka tolong jangan nayakan orang lain. Itu saja. Nah, itu pendapat Nabi saja itu. Asal itu Nabi itu untuk dia kenal umat dia. Ini umat neraka. Itu setengah ya. Baik, takat itu dulu. Jazakumullah khairan katsira. Dan untuk perkembangan sekolah saya, alhamdulillah kita sudah siapkan pagar kelilingnya. 80% dah siap dah pagar, dan kita sedang buat rumah jaga kerana barang akan kita beli dan letak dalam kawasan itu. Kerana barang kita beli sendiri. Bila kita beli barang sendiri, upah orang buat, kita boleh kos jimat lebih 30%. Jadi nak beli barang tu kena ada pagar, kena ada security ya. Jadi kita sedang buat rumah pondok tu. Dalam pertengahan 3, saya rasa insyaAllah doalah kita akan mula membangunkan masjid ataupun jamik di kompleks saya itu. Jadi jazakumullah khairan katsira. Jadi bagi yang ada wang-wang syubhah, wang-wang haram ya,
ataupun nak bagi brim tu bagi terus pun tak apa. Dah sekalian ya. Untuk saya bangunkan yang duit subhah dengan duit haram tu saya nak gunakan untuk buat longkang. Ya, nak guna duit-duit yang tu kita enjak sikit bagi benda lah. Rasa sayang pula nak guna duit-duit yang biasa nak buat longkang dengan pagau kan. Jadi kalau ada duit syubhah tu silalah bagi pada saya. Jazakumullah khairan katsira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khasyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima ya arhamar rahimin. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mahsuma. Ya Allah, jadilah perhimpunan kami perhimpunan yang kau rahmati, perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa suami-suami kami, dosa istri-istri kami, dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bagi ibu